Assalamualaikum warahmatullahi pada 2468 6. So kita hari ni kita akan sentuh topik yang terakhir dalam waktu kita tengok. Kita dah habis dah sedikit ni. Semua yang tak habis lagi kerja khusus kita. Kerja khusus kita yang tak habis lagi. Apa dia? Lupa dah cikgu. Kita akan buat lepas ni habis tajuk pendokumentasian. Mungkin cikgu akan tunjuk, tengok balik pada tajuk AutoCAD. Kemudian kita akan fokus 100% pada kerja khusus. Kalau boleh kamu lukis AutoCAD pula ya, autografi apa semua tu cikgu akan ajar secara offline. Cuma papan lukisan cikgu takut ada yang tak bawa balik. Ada tak yang tak bawa balik? Maksudnya kamu dah pulang. Kamu tak dah bagi dah. So masalah dia nanti mungkin jangan bagi kamu pinjam balik sebab cikgu rasa kita kena buat offline ni. Kita tak boleh buat tak boleh tunggu sekolah buka. Kalau tunggu sekolah buka cikgu rasa takut. Tapi hasil parent kamu boleh ambil kat sekolah, cikgu boleh tinggalkan dekat penuh jaga. Okey. Mungkin parent kamu boleh ambil kat penuh jaga. Nanti cikgu akan bincangkan mengetua, boleh tak cikgu pergi ke sekolah. Sebab cikgu takut kalau tak cikgu tak boleh pergi sekolah sebenarnya. Okey. Sebab kawasan sana kawasan PKPD. Kawasan cikgu PKP biasa je. Okey. So tajuk yang ke-8, pendokumentasian. Nanti kamu akan belajar benda ni bila kita dah siap kerja khusus. Okey, kita nak compilekan semua apa yang wajib ada kerja khusus kamu untuk mendapat markah yang tertinggi yang cikgu boleh bagi 29/30. Lagi satu tu sebab AutoCAD. Itu je cikgu tak boleh bagi 30/30. Tapi setakat 29 insya-Allah. Okay, apa maksud dia pendokumentasian? Kalau kamu lihat, definisi dokumentasi ialah satu laporan bertulis yang menghuraikan perincian reka ciptaan termasuk semua maklumat berkaitan dengan pembinaan idea sehingga ke peringkat prototipe dihasilkan. Laporan ini penting sebagai rujukan pada masa akan datang serta merupakan dokumen yang amat diperlukan dalam proses pendaftaran paten sesuatu produk. Okay, maksud dia, contohnya katakan bila kamu dah siap kerja khusus kamu, okay, kamu dah siap folio kamu, bila orang lain baca folio kamu, dia akan faham apa yang kamu nak buat. Sebab dalam folio kamu ada masalah, kamu ada kajian untuk menyelesaikan masalah, kamu ada penjanaan idea, kamu ada brochure, kamu ada manual pengguna, kamu ada idea, kamu ada pengembangan, kamu ada sintesis idea. So semua detail dalam folio kamu. Bila orang lain tengok, dia akan faham. Okay? Dia tengok artifak kamu, dia baca folio kamu, okay, dia faham apa tujuan kamu menghasilkan produk tersebut. Contohnya, itu tujuan utama kenapa pendokumentasian diperlukan. Yang kedua, secara logik dia, contohlah katakan apabila kita melakukan sesuatu ciptaan, andai katalah contoh kamu bekerja di syarikat swasta, kamu buat satu projek, ditakdirkan Tuhan kena COVID, udahlah kena COVID, lepas tu mati. So kalau kamu tak dokumentasikan kerja yang kamu buat, ya, so bila kamu mati, kamu akan bawa segala-gala benda idea kamu dengan kamu masuk kubur. So orang yang tinggal dia kena mula daripada A semula. So dia mengambil masa yang lama untuk mula balik daripada A. Sebab tu perlunya pendokumentasian. Okey. Dalam pendokumentasian kepentingannya, ada 3 di sini. Yang pertama, menjadi bukti ciptaan seseorang. Kamu kata kamu buat artifak tu. Bila orang tanya apa buktinya, ni laporan saya. Daripada A sampai Z, kamu buat, seorang akan percaya. Di mana dia kata,
Seorang pereka cipta perlu merekodkan semua maklumat carian dan kajian serta lakaran perkembangan idea sepanjang proses mereka cipta sebagai bukti bahawa produk tersebut ialah hasil ciptaannya sendiri dan bukan ditiru daripada orang lain. Itu kepentingan yang pertama. Okey, dalam buku notah kamu, walaupun kita belajar PDPR, cikgu tak minta notah lagi. Tapi lepas ni bila kita habis, cikgu akan suruh kamu tunjukkan notah kamu. Sebagai notah cukup sekadar kamu tulis kepentingan pendokumentasian menjadi bukti ciptaan seseorang. Memadai untuk kamu hafal. Dia punya penerangan tu kamu baca dah cukup. Okey, yang kedua untuk memfailkan permohonan paten. Kita belajar dalam bab apa paten ni? Kita respon dengan cikgu. Kita belajar bab apa? Dalam bab apa? Paten kita belajar dalam bab 7 iaitu bab harta intelek. Tujuan kita patenkan kita punya ciptaan adalah tak nak bagi orang curi idea kita. Kalau kita tak patenkan, orang lain boleh ambil idea kita dan kalau kita dakwa itu idea kita, kalau kita bawa pergi mahkamah, kita akan kalah sebab kita tak patenkan dia. Okey, itu tujuan pendokumentasian. Yang ketiga, memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan. So, bila dah ada dokumentasi, contohlah sekarang ni, sebelum vaksin dihasilkan, kan banyak kajian-kajian yang dilakukan. So, bila dibuat kajian, kalau kita tak dokumentasikan dia, kita takut kita terlupa ataupun tersilap yang benda tu kita dah kaji dah sebelum ni. Tapi dengan adanya pendokumentasian, kita boleh tengok, oh okey ni kita dah buat dah. Sebab sekarang ni vaksin amat penting untuk kita, bukan halang COVID, tapi untuk mengurangkan risiko kesan terhadap COVID. So jangan sangka macam kamu mungkin kamu tak dapat lah kot vaksin. Kamu mungkin orang last sekali sebab kamu muda lagi. Vaksin walaupun diambil masih boleh lagi dijangkiti COVID-19. Cumanya kesan dia tidak seteruk kalau tak ambil vaksin. Cikgu pun tengah tunggu queue ni. Bilalah nak dapat vaksin ni. Okey. Itu 3 kepentingan pendokumentasian. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengetahuan dan kemahiran. Okey, pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pendokumentasian. A. Mengetahui setiap maklumat berkaitan reka ciptaan. Hanya kamu saja yang tahu apa yang kamu buat. Sebab tu kalau kamu tak dokumentasikan, benda itu hanya kamu sahaja yang tahu. Orang lain tak tahu. Kemudian bila ada dokumentasi, bila kamu nak berucap, kamu ada idea tentang apa yang kamu nak sebut, tak adalah kamu bercakap habis melilot-lilot benda yang tak berkaitan. Okey, yang kedua, kemahiran. Kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan pendokumentasian. Okey, ni biasanya maklumat-maklumat ni telah pun diberikan kepada kamu nanti. Bagaimana kamu nak menyusun folio kamu, menggabung maklumat sedia ada, menyusun maklumat sedia ada mengikut format, mencari maklumat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, menghasilkan slide persembahan. Okey, untuk reka cipta, kamu tak perlu buat persembahan. Kalau untuk AK perlu buat persembahan. Dan akhir sekali mempersembahkan maklumat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, ni yang kamu kena ada sama macam folio yang kamu kena buat nanti. Okey, pertama tajuk dengan tema. Dah ada belum tajuk? Tajuk ada kan? Apa tajuk kita? Apa tajuk yang kamu buat? Menghindari kecelakaan. Itu tajuk kamu. Kemudian kamu dah buat kan yang ada latar belakang. Kemudian ada kan ada yang dalam komputer cikgu suruh buat kan. Cikgu tak check lagi tau. Lepas ni cikgu akan go through balik dengan kamu punya tu. Yang mana ada lah. Yang tak ada, contoh macam Muaz, dia punya dia tak ada. Nanti cikgu akan beritahu siapa punya yang tak ada, dia kena buat balik. Okey, cikgu akan bagi sampel balik, buat semula.
Yang mana cikgu rasa tak kena, cikgu akan suruh kamu betulkan balik. Okey. Matlamat objektif dalam folio, fungsi dan kegunaan. Okey. Lakaran yang kamu dah buat 2 idea betul. Hampir separuh cikgu tahu. Contoh macam Jamshid dah sampai persembahan, Danish, Haikal, Isma. Siapa lagi? Itu je kan? Imran pun dah sampai juga rasa kan? Imran. Yang tak sampai-sampai lagi si Ali, bukan Ali, si Arif pun, tapi Arif tak pernah masuk kelas, tengok masalah nanti. Arif pun dah sampai. Yang tak sampai Ali tak sampai. Muaz tak sampai. Okey. Dave pun juga tak pasti sampai tidak. Winod, hari ni Winod tak masuk kelas. Okey, Winod sampai tidak pun juga tak pasti. Awang confirm tak buat. Okey, Yugen confirm tak buat. Betul kan? So, benda ni cikgu akan tengok balik. Yang mana dah buat, cikgu akan suruh continue. Mungkin ya. Sampai mana? Tak, kamu jangan tanya cikgu sampai mana tu. Kamu kena buat je. Contohnya sekarang ni, kalau yang sebelum ni, kita dah sampai lukisan persembahan. Kita dah buat perspektif. Betul? Paling kurang sampai situ. Yang mana dah sampai, nanti minggu depan kita akan bincang pasal kerja khusus je. Belajar tak ada dah, lantak lah belajar ni. Kita kena siapkan kerja khusus secara offline, secara online macam ni. Okay? Maksud dia, siapa yang dah siap, kalau nak mula buat artifak pun boleh. Okay. Cikgu boleh bagi pada kamu boleh beli barang sendiri. Satu pelajar lebih kurang dalam maksimum RM30. Itu je boleh bagi. Dia satu pelajar RM40. Tapi RM10 tu cikgu dah buat untuk photostat kamu nanti, untuk SPM nanti cikgu kena simpan RM10 tu untuk photostat. Kalau tidak nanti bila untuk latih tubi SPM, kamu kena bayar. Okay? Sebab tu cikgu simpan RM10 untuk latih tubi SPM nanti, untuk kita bincang-bincang soalan. Kalau kamu beli barang, tolong simpan receipt untuk claim dengan cikgu. Maksimum boleh claim RM30 sahaja. Tapi yang terbaiknya kalau kamu dapat bahan yang boleh dikitau semula, ataupun benda tu memang dah ada, kamu tak payah beli, kamu pakai balik je. So boleh mula buat kerja, buat artifak. Jangan tunggu last minute. Okay? Sebab cikgu rasa sekolah mungkin akan dibuka, cikgu rasa mungkin bulan 8 paling awal pun. Sebab tu jangan tangguh, nanti kamu terkejar-kejar. Okay? Sebab lukisan tu banyak nak kena buat. Kemudian lakaran akhir, deskripsi projek. Okay? Dalam nanti kamu yang dalam folio kamu kena nyatakan bahan, komponen, okay? Lukisan kerja, tapi kita tak menggunakan AutoCAD, kita menggunakan manual. Kita ada 3 gambar nanti kena buat. Okay, kemudian kamu kena buat brochure. Brochure ni mungkin rasanya kita buat awal kot. Nanti juga akan bagi contoh brochure untuk kamu buat. Kemudian kita ada manual pengguna. Okay, kemudian bibliografi ni semua senang ni, tak ada masalah. Kini contoh format pendokumentasian. Okey, pergi pada format dokumentasi kandungan. Benda ni sebenarnya kamu dah buat dah. Nanti kita akan susun aja. Okey, cuma ni dalam topik dia ada format dokumentasi. Tajuk biasanya merujuk nama dan jenama produk. Okey, tajuk kamu dah ada, nama produk kamu dah bagi nama belum? Okey, sekurang-kurangnya kalau tak siap artifak lagi, kamu boleh mula pertama pilih nama produk. Yang kedua, slogan, buat logo. Benda-benda tu kamu kena buat nanti. Lukis logo, lukis slogan. Kemudian itu kita akan buat dalam brochure nanti. Lepas tu kamu boleh reka apa logo yang kamu nak buat. Kemudian tema, reka ciptaan menjadi sesuai skop. Kita tak payah. Okay, latar belakang. Ini kamu dah buat kan? Yang mana dah buat dah. Menyatakan senario dan masalah sehingga melahirkan idea. Okay, yang ini pun dalam yang siapa hantar dekat cikgu, benda tu adalah. Yang mana tak hantar, yang cikgu tak ada dan simpanan cikgu, sama ada kamu simpan sendiri ataupun kalau tak ada juga, kamu kena buat lagi sekali. Okay? Untuk pengetahuan kamu, semua 13 orang pelajar ini akan didaftarkan untuk mengambil subjek reka cipta
termasuklah Yugen, termasuklah awang. Sebab arahan pengetua, semua pelajar wajib daftar. So, bila wajib daftar, maksudnya kamu wajib buat. Tapi kalau kamu tak buat, cikgu akan letak TH pada markah kerja khusus kamu. Dan kalau andai kata kamu datang exam, SPM nanti kamu buat exam, keputusan SPM yang kamu akan dapat, dia akan keluar TL, tidak lengkap. Sebab kerja khusus wajib dibuat. Sebab tu macam Yugen, kamu tak mula-mula lagi nak buat, bagi cikgu tak ada masalah. Sampai masa bila cikgu kena hantar markah, cikgu akan buat TH. Termasuk juga dengan si awang. So biasanya kalau cikgu bagi TH, SPM, kalau kamu tak nak buang masa, tak payahlah datang subjek reka cipta. Sebab kalau datang pun, keputusan tetap akan keluar TL. Kalau kamu tak datang, dia keluar TH. Masa terpulang daripada kamu, sebab kita masih ada masa lagi nak buat kerja khusus. Sebab markah akan dihantar, cikgu kena bagi markah pada bulan, selewat-lewatnya bulan 11. Kita ada 5 bulan lagi nak buat. Okay? Itu tentang latar belakang yang kamu dah buat dah. Tentang masalah, okay? Perkara-perkara yang perlu diselesaikan, langkah-langkah kajian, kan? Kita dah buat soal selidik, kita dah buat graf. Graf dah buat kan? Mereka dah buat. Kita dah buat rumusan, kita dah buat huraian. Kita dah cover dah tajuk, latar belakang dan masalah. Kemudian, matlamat dan objektif dalam folio dia tak ada. Okay? Memanglah folio memang tak ada matlamat dan objektif, tapi dalam dokumentasi, ini kamu kena nyatakan apa objektif dan apa matlamat kamu menghasilkan sesuatu ciptaan. Kemudian yang keempat, fungsi dan kegunaan mestilah nyatakan dengan jelas dan terperinci, termasuk tentang kelebihan dan kekurangan reka ciptaan jika dibandingkan dengan produk sedia ada. Okay, ini kamu masih tak buat lagi tau. Contohnya bila kamu cari produk sedia ada, kamu kena nyatakan apakah kelebihan, apakah kekurangan produk sedia ada yang kamu pilih. Ini dah buat belum? Tengah dah buat dia rasa kan? Dia rasa dia dah buat. Tapi ada juga yang lembok tu kan? Okay, kamu cuma minta paling kurang satu kan? Produk sedia ada. Okay, selain daripada produk sedia ada, satu lagi kita boleh buat cara apa? Satu lagi cara yang kita boleh buat. Apa satu cara lagi yang kita boleh buat? Selain daripada produk sedia ada. Ada dua kaedah kajian produk. Satu produk sedia ada, satu lagi sudah lupa. Apa dia satu lagi? Tak ingat? Sumber rujukan. Ingat? Sumber rujukan. Contohnya kamu tengok pokok, kamu tengok apa binatang, kamu tengok benda-benda bentuk. Itu sumber rujukan. Okay? Kalau produk sedia ada, dia senang. Kamu cari produk yang lebih kurang macam benda tu fungsi dia, kamu jadikan rujukan dan kamu buat yang lain. Itu pun kamu dah buat dah. Okay. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, lakaran, penjanaan idea. Kebanyakannya dah buat, kamu dah buat idea 1, betul? Kamu dah buat idea 2. Kemudian kamu kembangkan idea tersebut dan kembangkan 2 kali lagi. Kemudian kamu buat sintesis. Kamu ambil idea 1, idea 2, kamu gabungkan, jadikan satu. Kemudian kamu kembangkan lagi reka bentuk yang kamu gabungkan tadi. Kemudian kamu kena buat, kita ada masih satu lukisan tau, lukisan yang kita ceraikan pula. Kita ceraikan, namanya lukisan ceraian, dan fungsi setiap ceraian kena terang. Itu kita tak buat lagi tau. Dan akhir sekali kita kena buat lukisan persembahan. Itu 4 sampai tajuk 1.4 cikgu. Itu untuk tingkatan 4. Tingkatan 5 kita start melukis. Itu contoh 5 lakaran. Okay? Nanti insyaAllah minggu depan kita akan mula buat. Sebab tu macam Yugen, kalau kamu tak cuba nak melukis, tak cuba nak lakar, kamu kata tak boleh, memang sampai sudah lah tak boleh. Sebab tu kamu kena cuba kali pertama mungkin tak cantik, tapi kalau buat 10 kali, cikgu rasa insyaAllah dia akan cantik. Alright, seterusnya format. Okay,
Dokumentasi kandungan. Yang keenam, deskripsi projek bahan. Ini kamu kena nyatakan nanti dalam folio, tapi benda ni kejap je sebab kita copy paste je. Okey, maksud dia bahan apa yang kamu gunakan. Biasa je rasa mungkin kamu akan gunakan kayu, kan? Kamu akan gunakan keluli, kamu akan gunakan pemegang, macam-macam benda lah bahan-bahan, dan apa peralatan satu lagi yang kamu gunakan. Kemudian lukisan kerja dalam bentuk lukisan terbantu komputer. Kita taklah buat pakai komputer, tapi kita buat secara manual. Kamu kena lukis 3 gambar, iaitu ortografik, isometrik dan oblique. Dan satu lagi perspektif kamu dah buat masa persembahan. Benda ni kita akan belajar, kita akan buat secara PDPR macam ni. Jadi tak jadi kita buatlah banyak kali. Okay? Kemudian langkah dan teknik pembuatan dalam folio kamu ni tak ada. Tapi yang sebenar kena ada. Kemudian pengujian produk dalam folio kamu tak ada. Tapi ni kalau sebenar kena ada. Yang ketujuh, kamu kena buat brochure. Pernah tengok brochure kan? Biasa pernah dapat brochure kan? Biasa kamu pergi mana-mana. Okey, dalam brochure, nanti cikgu akan bagi contoh. Mungkin kita akan buat brochure dulu. Kita akan buat manual walaupun artifak tak siap. Nanti dah siap, kita copy paste, letak dalam brochure dengan manual pengguna. So dalam brochure, kamu mesti ada nama syarikat. Okay? Kamu kena ada logo. Kamu kena ada slogan. Kamu kena ada nama produk. Kamu kena nyatakan kos. Berapa kos kamu buat benda tu. Kamu kena nyatakan berapa kos jualan yang kamu nak buat. Kemudian apa promosi yang kamu buat untuk jual. Berapa diskaun kamu bagi. Semua benda-benda tu ada di dalam brochure. Dan kemudian selain brochure, dalam ni tak ada, kamu kena buat manual pengguna. Apa maksud manual pengguna? Apa maksud manual pengguna? Biasa kita beli barang kan? Betul? Maksud dia cara penggunaan, cara pemasangan, okay? Bahan-bahan yang digunakan, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab yang mencipta itu tahu apa kelebihan ciptaan dia, apa kekurangan ciptaan dia. Orang lain tak tahu. Sebab tu kalau dalam manual pengguna, dia akan beritahu, okey, benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda ni boleh buat. Sebab kita pengguna, kita tak tahu. Sebab yang menghasilkan produk tersebut adalah pereka cipta. So macam kita lah, pencipta kita yang tahu. Okay, kita tak tahu. Contoh kalau orang Islam, dia kata jangan makan babi. Kan? Kita tak tahu. Tapi bila kajian menunjukkan memang kandungan kuman dalam babi terlalu tinggi. Sebab tu Islam, pencipta kata tak boleh makan. Sebab dia tahu dia cipta kita. Okay, sama juga macam kamu. Bila kamu cipta satu barang, kamu tahu ciptaan kamu ni apa yang boleh, apa yang tak boleh. So kalau orang tu langgar apa yang kamu kata tak boleh, kan? Maka akan berlakulah kesan dia. Contoh macam COVID sekarang ni kan. COVID yang cikgu belajar sekarang ni, ada 3 cara sebaran. Yang kamu tahu apa? Ada 3 cara. Yang pertama, sentuhan. Itu kalau kamu bercium, kamu cium ayah kamu cium mak kamu, okay? Kalau kamu ada COVID, automatik kuman akan pergi sana. Yang kedua, kalau kamu batuk. Betul? Kamu batuk, air liur kamu keluar, kena kat orang. Kan? Kamu memang batuk-batuk depan Imran. Sebab alhamdulillah si Azim 5ST tu dah sihat dah. Bapak dia pun dengan cerita dah keluar ward ICU, dah masuk ward biasa. Maksud dia makin sembuh lah. Okay? Yang ketiga bahaya tau. Titisan-titisan air yang dia terapung-rapung dekat udara. Itu yang bahaya. Itu yang kenapa kita disuruh pakai mask sepanjang masa. Okay? Tapi biasanya macam kamu, kalau kamu kena, cikgu rasa insyaAllah kamu boleh lawan. Tapi kamu kena fikirkan, kalau kamu boleh lawan, mak ayah kamu tak semestinya boleh lawan. Biasa banyak kes tau kalau kamu tengok video apa semua kan. Dia punca pembawa, bawa virus tu balik rumah, kena ke ayah dia mati. Tu kan bayangkan kalau lah kamu tempat orang macam tu kan. Bukan dia niat nak bagi virus ke ayah dia, tak, kat mak dia. Tapi benda tu mungkin dia tak jaga SOP kan. Dia tak ikut yang benda-benda yang SOP suruh, dia tak ikut. Dan kadang-kadang kalau ikut pun, virus yang dekat udara tu kan, mana kita nak tapis.
Sebab tu risiko pada tempat-tempat yang tertutup amat berisiko. Kalau terbuka open air, virus tu mungkin dia tak boleh aktif kalau suhu tinggi. Lepas tu kalau tempat aircon, suka sangatlah virus tu sebab sejuk. Okey, itu contoh manual pengguna. Dan akhir sekali, bibliografi. Okey, nak bagi tahu sumber rujukan kamu. Okey, contohnya nama buku, ensiklopedia, kamus, majalah, okey, laman web ataupun nama-nama cikgu. Okey, yang sumber rujukan kamu, alamat internet yang kamu cari maklumat tentang artifak ataupun projek yang kamu nak buat. Itu nombor 8. Okey, format dokumentasi yang seterusnya adalah lampiran. Biasanya lampiran kamu letak kat belakang sekali, ada lukisan ceraian, okey, ada browser, ada menu pengguna, ada borang surat selidik. Okey, biasanya benda-benda letak kat belakang sebagai lampiran. Dan yang last sekali tapi kamu tak payah buat, iaitu kamu kena lakukan persembahan supaya orang tahu apa yang kamu cuba lakukan. Dan tujuan persembahan tersebut adalah untuk menyatakan matlamat, sebab hanya kamu saja yang tahu apa tujuan kamu menghasilkan produk tersebut. Maksudnya suatu persembahan kamu nak kena cerita. Sebab tu nanti bila kamu keluar daripada alam persekolahan, kamu masuk ke alam pekerjaan, kebiasaannya kamu akan bermain-main dengan benda ni. Kamu akan sering melakukan presentation. Melainkan kalau kamu kerja tukang sapu, kamu tak payah nak present sebab kamu tak cerita banyak sampah kamu sapu. Tapi kalau kamu jadi supervisor level atas ataupun kamu jadi staff yang ada pangkat, kamu memang kena biasakan diri dengan presentation. Sebab tu sekarang ni kaedah PDPR pun banyak cikgu yang suruh buat PLC. Pernah dengar perkataan PLC tak? Yang kamu kena mengajar dekat depan. Ada tak? Subjek-subjek lain ada buat kan? Contoh macam sains, kan? Kamu kena terangkan balik kan? Sekarang ni kaedah pembelajaran, macam cikgu masih lagi menggunakan kaedah yang lama, iaitu cikgu bercakap, kamu dengar. Dia sepatutnya sekarang ni cikgu yang mendengar, kamu yang bercakap. Sebab bila kamu kena bercakap, kamu kena lakukan persediaan, betul? Kalau tidak, kamu tak tahu nak cakap apa. Okey. Kaedah persembahan kita ada macam-macam lah. Kalau zaman cikgu dulu pakai kertas putih, kertas plastik je letak atas OHP projector, letak satu-satu. Tapi sekarang ni kita ada komputer dan kita dah ada banyak perisian, kan? Kalau kamu tengok kadang-kadang video cikgu memang tak canggih lah. Okay. Kalau kamu tengok video orang lain, kan, dia punya montage sebelum start video tu, okay, kemudian video dia memang colourful, memang interesting, kan. Kalau orang yang memang pandai tentang teknologi maklumat, tentang IT ni, dia boleh jadikan video itu memang menarik. Tapi video cikgu memang dia plain je, dia kosong je. Okay, macam mana cikgu ngajar kamu, itulah video cikgu. Tapi kalau orang yang kreatif, orang yang memang bidang IT, bila kamu tengok video dia, kan, kamu boleh search sendiri, kan, video-video yang banyak dekat dalam internet tu, banyak cikgu-cikgu yang kreatif, kan, dia buat video dia memang menarik lah, dengan gambar ni terbang masuk sini, terbang masuk sana, keluar sini. Okay, tapi cikgu tidak lah, cikgu tak apa kerti. Okay, so kaedah persembahan sama ada kamu nak gunakan PowerPoint, kamu nak gunakan Word boleh, Adobe boleh, video boleh. Okay, macam-macam benda dah ada sekarang, kan. Okay, itu adalah tentang kaedah persembahan. So, habis topik pendokumentasian. Ada soalan. Hari ni alhamdulillah 2 orang aja tak masuk. Asal rajin benda hari ni semua? Muaz, Ali. Kenapa rajin benda hari ni? Semua masuk kecuali Arif dengan Awang. Pasal Pondati. Okey, habis tajuk pendokumentasian. So, terima kasih. Kita akan sambung next class pada hari esok.